sejahtera. Nama saya Siti Nurhalidah binti Tokiman, memegang nombor matrik AB170047. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang fungsi dan objektif pengurusan personal dan juga staf. Anda semua tahu tak apa itu maksud pengurusan? Pengurusan adalah satu proses merancang, menganjur, memimpin dan mengawal kerja dan sumber manusia untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pernyataan ini adalah daripada Steers pada 1985. Pengurusan personal adalah merangkumi semua keputusan yang berkaitan dengan personal dalam sesebuah organisasi itu, iaitu hubungan organisasi yang mengurus pengurusan dan juga aliran kerja. Semua kepada untuk memberi gaji, untuk melatih, mencari pekerja, untuk memudahkan keperluan organisasi tersebut. Fungsi yang pertama adalah penganalisaan organisasi. Yang kedua, perkembangan dan pembangunan organisasi. Yang ketiga, perancangan personal. Yang keempat, tentukan keseimbangan bekalan dan juga permintaan. Yang kelima, melaksanakan program latihan dan pembangunan kerjaya. Yang keenam, pembayaran upah dan gaji. Yang ketujuh, perhubungan industri. Yang ke-8, kebajikan pekerja. Yang ke-9, menentukan komunikasi dan organisasi. Yang ke-10 adalah mewujudkan disiplin kerja. Saya akan terangkan satu-satu. Mengenai penganalisaan organisasi, iaitu dia untuk menyelaras kesesuaian struktur dan juga tugas dalam sesuatu organisasi. Manakala perkembangan dan pembangunan organisasi pula ialah untuk menyediakan latihan dan juga untuk meningkatkan kemahiran serta kepakaran pekerja pada sesebuah organisasi tersebut. Dia adalah untuk memupuk satu semangat berpasukan. Untuk perancangan personal pula, perancangan personal adalah untuk membuat ramalan ataupun unjuran untuk keperluan masa depan personal. Yang keempat pula, menentukan keseimbangan, iaitu dia berkaitan dengan meningkatkan mutu kerja manusia dalam sebuah organisasi itu untuk menjalankan tugas dan juga meningkatkan daya pengeluaran. Yang kelima, untuk melaksanakan program latihan tu dia seperti untuk meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja dalam sebuah organisasi dan juga dapat meningkatkan keupayaan pekerja. Untuk yang keenam, pembayaran upah dan gaji ni adalah untuk pembayaran upah yang wajar dan juga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan sistematik, seperti allowance, persaraan, cuti sakit, meningkatkan hubungan baik antara pekerja dan juga meningkatkan hubungan antara industri dan juga sektor organisasi tersebut. Kebajikan pekerja. Semua orang tahu kan tentang kebajikan. Kebajikan tu maksudnya kita menjaga, kita mengambil tahu, kita kebajikan lah, maksudnya daripada segi banyak benda. Contohnya kita berikan perhatian, kita caring, bukanlah, maksudnya kita mengambil tahu. Contohnya keselamatan dia, keselamatan pekerja, kesihatan dia, ataupun keselesaan pekerja. Itu kan komunikasi dan juga organisasi. Nombor 9 ni, dia lebih kepada komunikasi. Maksudnya dengan komunikasi yang baik, dia dapat memberikan kesan yang positif. Maksudnya contohnya macam ni. Kita berkomunikasi, orang atasan dia berkomunikasi dengan orang bawahan, dia bagi arahan. Komunikasi tu maksudnya arahan yang diberikan mestilah jelas. Kan disiplin kerja ni maksudnya bila pekerja dekat dalam sebuah organisasi tu menunjukkan satu disiplin yang bagus, maksudnya datang kerja awal, tidak berlaku pertengkaran. Lepas tu dia akan menggalakkan sikap yang positif dalam sebuah organisasi, dan juga dia dapat kerja yang bersikap akur, patuh dengan perintah dan juga arahan daripada pihak atasan untuk melakukan kerja-kerja dalam sebuah organisasi. Terusnya adalah objektif kepada pengurusan personal. Setiap apa yang dilakukan mesti ada objektif. Maksudnya apa yang ingin dicapai kan. Objektif pengurusan personal ni adalah untuk menjayakan perancangan strategik organisasi itu, iaitu perancangan yang strategik perlu untuk pengurusan tenaga manusia supaya pencapaian misi dan juga objektif organisasi tercapai dengan baik.
Okey, seterusnya dengan kebolehan dan pengetahuan sumber manusia ini dapat membantu mencapai kejayaan sesebuah organisasi. Dan personal ni dia mau kepada untuk melatih, untuk mencari dan menyediakan gaji serta memuaskan keperluan sesebuah organisasi. Okey, maksudnya dia saling pengurusan personal ni adalah satu perkara yang penting dalam sesebuah pengurusan. Personal ni dia bertanggungjawab terhadap pengambilan perkembangan dan juga ganjaran peribadi dalam organisasi. Macam yang tadi saya cakap, dia pasal yang pengambilan untuk mencari pekerja, lepas tu untuk memberi gaji dan sebagainya lah. Okey, seterusnya apakah itu pengurusan staf? Okey, pengurusan staf ni dia lebih kurang macam pengurusan personal, tapi pengurusan staf ni adalah untuk membantu. Personal ni kira macam orang atasan, pengurusan staf tu adalah untuk membantu pengurusan organisasi melalui idea, konsep dan juga kaedah yang diketengahkan oleh mereka untuk mendapat bantuan pengurusan untuk menguruskan organisasi dengan lebih cekap, lebih baik dan juga teratur, serta berdaya saing. Ini adalah melibatkan perancangan sumber manusia, orientasi latihan, program latihan dan juga program kebajikan. Okey, pengurusan staf ni maksudnya dia orang yang menguruskan pekerja-pekerja yang ada dekat sebuah organisasi tersebut. Personal adalah sebagai fungsi staf. Kenapa pengurusan personal sebagai fungsi staf adalah kerana adalah satu perkara yang unik bagi pengurusan personal, iaitu fungsi sumber manusia untuk memainkan peranan sebagai staf yang memberikan perkhidmatan terhadap bahagian-bahagian yang lain. Peranan yang dimainkan adalah secara tidak langsung menyumbang kepada output sesebuah organisasi. Pematangan saya tentang fungsi dan juga objektif pengurusan personal dan juga staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fatini Amni binti Saharudin akan membentangkan tentang penjawatan perkhidmatan awam. Apakah penjawatan perkhidmatan awam? Penjawatan perkhidmatan awam merupakan kumpulan perkhidmatan di dalam kelompok perkhidmatan yang disusun mengikut keutamaan, peranan, prinsip, kumpulan gaji, kelayakan akademik yang ditetapkan sebagai syarat kelayakan masuk. Okey, penjawatan perkhidmatan awam disusun mengikut keutamaan bermaksud setiap jawatan yang diperlukan dikaji di dalam struktur kerajaan. Terdapat 3 struktur perkhidmatan awam. Yang pertama adalah kumpulan pengurusan tertinggi, yang kedua kumpulan pengurusan profesional dan yang ketiga kumpulan pelaksana. Kumpulan pengurusan tertinggi merupakan kumpulan perkhidmatan yang berbentuk kenaikan pangkat daripada kumpulan pengurusan dan profesional bagi jawatan-jawatan strategik. Ia terdiri daripada grade jawatan utama iaitu C dan ke atas. Seterusnya adalah kumpulan pengurusan dan profesional. Okey, kumpulan pengurusan dan profesional merupakan kumpulan perkhidmatan yang terdiri daripada skim perkhidmatan yang memperuntukkan syarat kelayakan masuk sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda atau kelayakan-kelayakan lain yang telah diiktiraf oleh kerajaan. Kumpulan pelaksana merupakan kumpulan perkhidmatan yang terdiri daripada skim-skim perkhidmatan yang memperuntukkan syarat-syarat kelayakan masuk di peringkat diploma dan ke bawah atau yang diiktiraf oleh kerajaan. Yang seterusnya adalah skim perkhidmatan. Skim perkhidmatan merupakan satu dokumen yang mengandungi syarat-syarat melantik seseorang ke mana-mana perkhidmatan dalam perkhidmatan awam. Okey, skim perkhidmatan ni untuk melihat syarat kelayakan seseorang dan ditempatkan di dalam golongan kumpulan yang mana, sama ada kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan dan profesional atau kumpulan pelaksana berdasarkan kelayakan pendidikan yang diperolehi. Okey, yang terakhir adalah perkara 132. Okey, dalam perkara 132, perkhidmatan awam termasuk yang pertama, angkatan tentera, yang kedua, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, yang ketiga, perkhidmatan awam am dan persekutuan, yang keempat, pasukan polis, yang kelima, perkhidmatan awam yang disebut dalam perkara 133 dan yang keenam merupakan perkhidmatan awam setiap negeri dan yang terakhir perkhidmatan pendidikan. Hai, nama saya Nursyirah binti Sulaiman, memegang nombor matrik AB 170038.
Hari ini saya akan menerangkan tentang Akta 605, Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge 2000. Akta ini telah berkuat kuasa pada tarikh yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri melalui pemberitahuan dalam warta. Pelanggaran mana-mana peruntukan tata kelakuan yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan ini oleh seseorang pegawai boleh menyebabkannya dikenakan tindakan tata tertib. Akta ini telah diluluskan oleh Parlimen pada 31 Julai 2000 dan telah digunapakai pada 1 November 2000. Tujuan Akta Badan Berkanun digubah adalah untuk membantu semua badan berkanun persekutuan dalam melaksanakan urusan tata tertibnya sendiri dengan cara yang teratur dari segi undang-undang. Yang kedua, menyeragamkan peraturan-peraturan tata tertib di semua badan berkanun persekutuan. Dan yang ketiga, mengatasi masalah yang dihadapi oleh badan-badan berkanun persekutuan yang tiada peraturan tata tertib. Ini bermaksud semua pegawai yang terdapat dalam sesuatu organisasi mestilah mematuhi peraturan tata tertib yang telah ditetapkan di dalam Akta Badan-Badan Berkanun tersebut. Yang seterusnya ialah rasional peraturan tata tertib. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan sikap, amanah dan bertanggungjawab. Oleh itu, semua pegawai badan berkanun perlu mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan oleh sesuatu badan berkanun supaya mereka tidak terlibat dengan sebarang salah laku yang boleh dikenakan sebarang hukuman seperti terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Yang kedua, meletakkan kepentingan awam lebih utama daripada kepentingan mereka sendiri. Ini bermaksud seseorang pegawai tidak boleh membelakangkan kewajipannya kepada badan berkanun demi kepentingan peribadinya. Dan mereka perlu menjaga imej perkhidmatan universiti dan mengelakkan sebarang salah laku yang boleh menyebabkan hukuman. Oleh itu, rasional peraturan tata tertib ini ditetapkan supaya semua pegawai boleh menjaga imej perkhidmatan universiti dan mengelakkan sebarang kesalahan atau melanggar peraturan yang boleh dijatuhi sebarang hukuman. Terdapat dua kategori larangan-larangan lain dalam perkhidmatan badan berkanun, iaitu kategori pertama, kategori yang dilarang sama sekali yang tidak boleh mendapatkan kebenaran daripada mana-mana pihak jika hendak melakukannya. Yang kedua, iaitu kategori kelakuan-kelakuan daripada pihak-pihak yang berkenaan jika berhajat untuk melakukannya. Terdapat 12 jenis larangan dalam kategori yang ditegah sama sekali seperti yang tersebut. Manakala untuk kategori kedua pula, iaitu kategori yang boleh dibuat dengan kebenaran, terdapat 6 jenis larangan seperti pekerjaan luar, etika pakaian, hadiah, pempunyaan harta, pernyataan awam dan kegiatan politik bagi kaki tangan kumpulan dan sokongan. Semua jenis larangan ini boleh dilakukan apabila terdapat persetujuan daripada mana-mana pihak yang memberikan kebenaran kepada mereka untuk melakukan semua jenis larangan tersebut, iaitu larangan yang dibuat dengan kebenaran. Terdapat 7 hukuman tata tertib yang akan dikenakan kepada semua pegawai yang telah melanggar segala jenis larangan yang telah ditetapkan oleh badan-badan berkanun tersebut seperti: yang pertama, amaran; yang kedua, denda; yang ketiga, lucut had emolumen; yang keempat, tangguh pergerakan gaji; yang kelima, turun gaji; yang keenam, turun pangkat; dan yang terakhir iaitu buang kerja. Manakala seseorang pegawai yang telah dikenakan hukuman tata tertib boleh membuat rayuan kepada Jawatan Kuasa Rayuan Tata Tertib iaitu JKRTP dalam tempoh 14 hari dari keputusan JKTT diterima oleh pegawai.